Muslimat sekalian, tajuk kita ni bab jangan bersedih. Orang perempuan suka bersedih ke? Suka bersedih. Sedih kadang-kadang. Sedih sebab apa kita ibu-ibu? Siapa yang buat kita sedih? Okey, siapa ada suami kat sini angkat tangan? Masih ada suami angkat tangan? Angkat betul-betul, nak tengok betul-betul ni. Jangan tak mengaku pula ada suami. Okey, kebanyakan muslimat 90% ada suami. Oh, ada yang bersungguh angkat dua. Nak cakap saya ada suami ni. Masya Allah. Orang yang paling banyak kita buat kita sedih suami, betul tak? Okey, yang kedua anak, yang ketiga adik-beradik. Betul lah tu. Orang yang terdekat lah yang paling banyak buat kita sedih. Kalau orang kampung sebelah yang kita tak kenal, tak ada kita nak sedih sangat. Kalau dia tak jawab salam ke, dia tak angkat tangan, kita angkat tangan ke. Tetapi hakikatnya sebenarnya kenapa kita terlalu banyak masa untuk bersedih, dan kita banyak masa pula nak layan merajuk tu. Orang perempuan merajuk normal, saya pun selalu merajuk. Cuma tak ada masa sangat, tak cukup masa nak layan merajuk tu sebab kerja yang banyak, amanah yang banyak. Bukan sebab saya masih muda, ustazah muda lagi memanglah. Tapi ingat balik, ada wanita daripada muda sampai umur 50, 60, 70 perangai masih sama. Perangai sensitifnya, perangai suka ambil hatinya, panjang-panjang ceritanya. Sebab itu pada situasi tertentu orang perempuan kena ada sifat malas. Malas apa? Malas panjang cerita. Contoh bergaduh dalam grup WhatsApp adik-beradik. Gaduh dengan kakak ke dengan abang ke dengan adik bongsu ke dengan siapa. Malas nak panjang cerita, terus je okeylah kakak minta maaf. Bukan sebab tak boleh, tak mampu nak bergaduh, tak mampu nak berlawan, tapi kita sampai tahap malas dah nak panjang cerita, malas dah nak bergaduh, malas dah nak layan, malas dah nak hadap benda tu lama-lama. Sebab apa? Kita sudah sampai masa kena lebihkan fokus masa kita, tenaga kita, emosi kita untuk bahagian akhirat. Okeylah, saya cerita beberapa kisah. Kisah yang pertama, kisah wanita-wanita hebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina, kalau kita sebut Sayyidatina, biasanya gelaran Sayyidatina ini kepada ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak sebut adalah seorang wanita yang bernama Zinnirah. Dia seorang hamba abdi daripada Ethiopia, kemudian dibeli oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika masih belum Islam. Dia adalah hamba kepada Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar belum masuk Islam. Dan Zinnirah adalah wanita selepas Sayyidatina Khadijah. Dialah antara wanita yang pertama, yang terawal memeluk agama Islam. Peringkat awal, Zinnirah ni dia rahsiakan dia masuk Islam, dan dia rahsiakan dia ucap syahadah dengan Nabi. Dia rahsiakan keislamannya daripada tuannya Umar Al-Khattab. Setelah berapa lama, akhirnya Umar tahu yang hamba perempuannya ini telah pun mengucap syahadah, telah menyembah Allah dan telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia seksa. Semua bentuk penyiksaan yang kita terfikir dengan fikiran kita semua dibuat kepada Zinnirah. Sepak terajam, pukul bawah matahari, letak batu, ikat pada pokok, tak beri makan, tak beri minum. Nampak seperti badan dia tu dah nyawa-nyawa ikan, dah lunyai dah koyak gabar dah lebam habis dah. Tapi Zinnirah semakin lama semakin bertambah keimanannya, sehinggalah penyiksaan yang dahsyat, iaitu dua besi panas dicocok kepada dua matanya. Besi panas dicocok kedua matanya sehingga matanya buta. Walaupun ketika itu hidupnya telah pun gelap, dah tak nampak, tetapi hatinya semakin bercahaya. Sedikit pun tak menyalahkan Allah. Ya Allah, aku ni menghadapmu,
Aku ni menyembahmu, dah kadang orang kufur, kenapalah tak jaga aku? Kenapa aku kena hadap benda ni? Bukankah aku ini mempertahankan kalimahmu di kalangan orang-orang yang musyrik? Tak ada salahkan Allah, salahkan Nabi ke? Tak ada pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, kenapa aku kena hadap benda ni? Bukan minta kelebihan, bukan minta protection, tetapi semakin dalam cinta kepada Allah. Allahu Akbar. Sehingga akhirnya satu hari, dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, Allah kembalikan semula penglihatan Zinirah yang telah buta. Kemudian selepas itu, panjanglah cerita bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akhirnya memeluk Islam dan membebaskan hambanya yang bernama Zinirah. Kisah yang kedua iaitu kisah Sumayyah. Inilah wanita dan manusia yang pertama syahid, bukan lelaki yang pertama syahid ya, yang mati syahid di zaman Rasulullah setelah Nabi dilantik menjadi Nabi adalah seorang wanita yang bernama Sumayyah. Suami dia siapa? Yasir, yang disebut keluarga Yasir. Muslimat sekalian, diseksa suami isteri, macam-macam bentuk penyiksaan yang sangat dahsyat. Tujuan kenapa? Ini antara 10 orang terawal memeluk Islam, mengucap syahadah ni. Sehinggakan mereka diseksa, tujuannya adalah menakutkan penduduk Quraisy, menakutkan penduduk Mekah supaya jangan masuk Islam. Memang berkesan pun. Orang takut tengok sebab mereka diseksa di khalayak ramai, di hadapan semua orang, di tempat terbuka. Sepak, terajam, pukul, libas, apa semualah untuk mempertahankan kalimah Allah. Dan ada penyiksaan yang sangat dahsyat sampai peringkat mereka dua-dua dah nampak nak mati, dua-dua dah nampak nak meninggal, dalam keadaan yang sangat menyayat hati dah, tubuh badan dah habis, koyak, muka dah teruk, dah hancur dah kita kata. Diikatlah suami ni Yasir pada pokok dan Sumayyah pula pada pokok, dan mereka tu diikat secara bertentangan. Bila dah duduk bertentangan ni, lalu diseksalah suami yang dicintai ni di hadapan Sumayyah. Diseksa sehinggalah Abu Jahal ke Abu Lahab berkata, "Wahai Sumayyah, suami kamu tak lama lagi mati ni." Biar dia nak supaya Sumayyah melihat suami ni mati di depan mata. "Wahai Sumayyah, sekejap lagi ni suami kamu akan mati dan kamu mesti gembira kan Sumayyah? Sebab apa? Nanti kamu bolehlah bersama dengan Muhammad. Kamu lebih sayang Muhammad tu melebihi daripada suami kamu." Dia bagi ayat torture macam tu. "Wahai Yasir, bini kamu lebih sayang Muhammad melebihi kamu. Dia tak kisah pun kamu mati." Kemudian bila Sumayyah dengar ucapan tersebut, seolahnya memburukkan dia sebagai isteri ni, lebih sayang Muhammad ni, lelaki lain ni berbanding suami, sanggup tengok suami kena seksa, mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Lalu Sumayyah mengeluarkan satu kata-kata yang mencabar ego Abu Jahal ataupun Abu Lahab, antara dua ni. Tercabar betul ego antara dua orang ni. Lalu terus mengambil lembing. Lembing ni kita bayangkan kayu, lepas tu ujung tu tajam tu kan. Terus disodok di bahagian kemaluan Sumayyah. Dan Sumayyah meninggal, wafat, mati dalam keadaan sedemikian. Penyiksaan sangat dahsyat untuk mempertahankan agama Allah. Sebab itu Sumayyah adalah manusia pertama, sahabat Nabi yang pertama yang syahid dan seorang wanita. Kemudian selepas itu diseksa Yasir, akhirnya Yasir pula meninggal dunia.